Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sahabat-sahabat kaum muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah, pada malam ini kita dapat sambung lagi pada pertemuan yang ketiga. Kita masuk malam ini Kitabus Salah. Ada Kitabus Salah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kitabus salati. Faslun fi a'dharis salati. A'dharus salati ithnani, an-naum wan nisyan. Kitab salat. Fasal uzur salat. Uzur salat ni ada di sini sebut dua. Keuzuran bagi solat itu ada dua. Yang pertama tidur. Yang kedua lupa. Maksudnya tidur tu macam mana? Tidur, ada orang ni dia tidur sebelum masuk waktu solat. Sebelum zuhur misalkan dia tidur pukul 12. Tidur pukul 12 memanglah. Kalau sini mudah cerita bangun pukul 5. Tidur pukul 12 bangun pukul 5. Jadi masuk asar dah. Jadi dia tak berdosa. Sebab apa? Memang dia tidur tu sebelum masuk waktu. Tapi kalau dia tidur dalam masuk waktu, dia tidur dalam waktu, maksudnya dah masuk zuhur dah. Zuhur misalkan 1.30, di sini 1.30 lah, 1.30. Dia tidur, dan dia memang yakin, satgi kejap lagi aku boleh bangun pukul 3. Dia nak tidur tu sekejap saja, 3 atau 3.30. Jadi belum masuk asar. Dia tidur-tidur, tengok-tengok tu dia bangun maghrib. Macam mana tu? Jadi dia juga dianggap tak berdosa. Sebab apa? Dia yakin dia boleh bangun. Dia yakin dia boleh bangun. Tapi kalau tak boleh bangun, dia masuk waktu solat dah. Kalau dia tidur pun dia yakin dia tak boleh bangun. Kaki lena ni, kaki lena. Dia tidur, dia tak boleh bangun. Dia yakin, tapi dia tidur juga. Dia berdosa. Kalau dia bangun, lepas dia bangun, dia mesti terus qada. Dia kena terus apa tu, maksudnya wuduk apa semua, terus qada serta merta, segera mungkin. Tapi kalau yang saya sebut tadi tu, misalkan dia tidur sebelum masuk waktu, atau dia tidur dah masuk waktu solat dah, tapi dia yakin dia boleh bangun awal, dia boleh bangun sebelum habis waktu. Kalau rupa-rupanya sampai lepas waktu solat tu, habis waktu baru dia bangun, dia wajib qada. Tapi dia boleh tanpa bersegera. Maksudnya dia bolehlah satgi tunggu satgi nak qada satgi. Atau misalkan contoh waktu subuh lah, biasanya waktu subuh. Jadi dia bangun subuh tu lewat. Memang betul-betul tak sengaja. Dia tidur macam biasa lah.
tak sengaja. Bangun pukul 7.30. Dia pun memang sebab tidur lah, bukan sebab yang lain, sebab tidur. Dia terus masuk bilik air, siap-siap apa semua, pakai baju nak pergi pejabat. Pergi pejabat, dia qada di pejabat pun boleh, tak ada masalah. Baik. Lupa. Yang kedua, lupa. Lupa maksud di sini, lupa bukan sebab melakukan perkara yang haram. Contoh tengah main judi. Lupa solat. Itu berdosa. Semua kena qada. Tapi berdosa tak berdosa tu. Dosa sebab main judi, dosa sebab tak solat. Sebab apa? Dia lupa tadi sebab dia buat benda yang haram. Baik. Ada pertanyaan macam Ustaz Atta sebut tadi, kita last nanti. Kalau sekarang nak tulis dulu tak apa. Sekali Ustaz Atta boleh baca sekali apa soalan tu. Sebab kalau lagi jadi macam malam tadi, lambat. Baik, faslun fi syurutis salati, syarat-syarat solat. Syurutus salati thamaniyatun. Taharatul hadatsaini wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul 'aurati wastiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal 'ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati. Fasal syarat solat. Jadi kita nak solat, kita kena mesti buat syarat-syarat ni. Syarat solat ada 8 perkara. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Dia tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Tak ada. Maksudnya dia suci lah. Jadi dia tak junub dan dia masih lagi ada wuduk. Maksudnya syarat solat ni dia kena berwuduk. Dia pun ambil wuduk dah dan dia pun tak buat benda yang membatalkan wuduk dia. Yang kedua, suci dari najis yang ada pada pakaian, badan dan tempat. Baju kena suci. Baju, lepas tu badan dia. Badan dia kena. Jadi sebelum kita dah bahas dah sebelum ni, waktu sebelum ambil wuduk tu kita kena bersihkan dulu. Bersihkan badan kita apa semua tu. Bekas air kencing, bekas kotoran dan sebagainya. Mungkin ada nyamuk ketit waktu malam-malam, kita pun tak sedar, kita pergi tampar tu, kenalah badan kita darah tadi tu. Kita pun basuh semua, hilangkan semua. Baru kita berwuduk. Ni nak solat pun sama, kita kena pastikan pakaian yang kita pakai tu suci. Badan kita suci. Dan tempat. Peluh dia tak najis nah. Peluh tak najis. Jangan pula lagi peluh takut pula. Hingus tak najis. Ludah tak najis. Air mani tak najis. Baik. Dan tempat. Tempat kita nak solat tu, kita kena pastikan tempat itu suci. Yang ketiga, menutup aurat. Nanti kejap lagi kita akan bahas aurat di dalam solat dan di luar solat macam mana. Menutup aurat. Misalkan kita cari-cari pakaian tak jumpa. Tak jumpa pakaian. Tak ada surat khabar ke, plastik ke yang ni. Dia menutup aurat di sini maksud dia tu warna kulit tak nampak. Perempuan dia solat, dia cari pakaian telekung tak ada. Telekung tak ada apa semua, dia ada pakaian yang boleh tutup warna kulit dia tapi bentuk badan tetap nampak bentuk badan dia. Dia nampak apa tu bahagian pinggul dia, betis dia apa semua, tak ada masalah sebab dalam solat yang disyaratkan adalah menutup aurat warna kulit. Yang ni sembahyang sendirilah. Kalau sembahyang ramai jamaah ada lelaki yang tu hukum dia bahas, yang tu hukum lain pula. Yang keempat, menghadap kiblat. Syarat solat, kita nak solat ni kita kena mesti menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu solat. Masuk waktu solat, jangan sembahyang zuhur waktu duha rajin sangat di sembahyang awal. Jangan. Baik. Yang keenam, mengetahui tentang kefarduan solat. Macam kita nak sembahyang zuhur, kita kena yakin bahawa sembahyang zuhur itu hukumnya fardu. Maksudnya wajib kita buat fardu ain. Kita kena yakin. Kita kena tahu benda macam tu. Yang ketujuh, tidak menganggap salah satu fardu dari fardu-fardu solat sebagai sunat. Sebagai sunnah. Contoh, maksud dia apa? Kita sujud. Kita rukuk. Kita yakin rukuk itu adalah salah satu daripada kefarduan solat. Kita yakin. Bukan kita rasa, yang ni dak kot macam kunut. Dak. Macam tu. Jadi kita kena yakin yang kita buat sujud, i'tidal, rukuk, takbiratul ihram, baca Fatihah, yang ni adalah termasuk daripada kefarduan solat.
Baik. Menjauhi. Yang ketujuh, yang ke-8, menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan solat. Perkara-perkara yang dapat membatalkan solat, nanti kita akan tengok, nanti ada nanti. Perkara-perkara yang membatalkan solat ada nanti. Baik. Al-ahdatsu. Hadas-hadas. Al-ahdatsu ithnani asgharu wa akbaru. Fal asgharu ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal ghusla. Hadas ada dua jenis. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Ada penjelasan dia. Adapun hadas kecil ialah hadas yang mewajibkan wudu. Contoh kita kentut. Malam tadi ada tertinggal sedikit tentang masalah yang keluar daripada dubur dan ni. Maksudnya apa yang keluar daripada dubur? Sekejap saya tengok. Saya malam tadi ada yang tanya macam tu. Ada sahabat tanya, Ustaz Afiq dia tanya. Saya lupa malam tadi. Sekejap. Dia ada peringat saya malam tadi ada pembahasan apa sepatutnya ditekankan perkara yang membatalkan wuduk. Sekejap. Dan juga kentut berkepanjangan. Kentut berkepanjangan. Ada orang yang jenis kentut. Jadi dia penyakit kentutan. Jadi itu juga dianggap sebagai daimul hadas. Sama macam hukum orang kencing tak lawas, sama macam hukum perempuan yang selalu istihadah. Jadi macam tu. Baik. Malam tadi juga ada saya ada sebut, ada yang tanya kan, ada sahabat yang tanya macam mana kalau kita tayamum tengah semayang hujan turun. Saya kata batal. Batal bagi maksud batal di sini dalam kitab Majmu' disebutkan batal apabila kita duduk di rumah kita. Rumah kita ni ghalibnya kebiasaannya ada air lah. Rumah kita sebab kita nak minum apa semua tu kan. Ada air lah rumah kita. Ada air, jadi tak ada air, kita pun tayamum, kita solat, turun hujan, tayamum batal, solat kita pun batal. Ataupun kita sembahyang sampai habis. Sembahyang sampai habis itu hujan turun, maka solat tadi perlu kita ulang semula. Sebab kita berada di tempat yang biasanya ada air, di rumah kita atau di negara yang biasanya ada air. Kalau macam contoh, kalau disebutkan dalam kitab Sulam Subyan, disebutkan macam ni lah, negara yang biasanya ada air. Kalau dalam Majmu' disebutkan, kalau kita dalam perjalanan, dalam permusafiran, kita sampai satu tempat, tak ada air. Ini bab tayamum lah ni, tak ada air, kita pun tayamum, kita sembahyang, hujan turun, kita teruskan sembahyang kita sampai habis, sembahyang tadi tidak perlu diqada. Tak perlu diqada. Kalau dalam dekat rumah kita kena qada. Itu diterangkan semacam tu. InsyaAllah Malaysia dia masuk dalam ni, maknanya kena qada lah. Sebab negara kita ni negara yang selalu ada air. Baik. Jadi kalau insyaAllah kalau pertemuan seterusnya, kalau ada apa-apa keterangan yang saya rasa saya perlu tambahkan, saya akan bagi tahu dekat pertemuan. Macam malam ni ada huraian yang kurang, nanti saya murajaah balik ni. Jadi esok saya akan hurai lagi. Macam itulah insya-Allah. Adapun dan hadas besar ialah hadas yang mewajibkan mandi, wajib mandi. Ada hari itu dia masuk dalam fiqhul iftiradi, yang ni fiqh andaian. Contoh, saya dengan Ustaz Atta, saya pergi Sarawak, jalan ke rumah Ustaz Atta. Ustaz Atta kata, "Ustaz, jom kita jalan-jalan dalam hutan." Jalan-jalan dalam hutan, tersesat kami. Lepas tu kita pun masuk dalam gua. Lepas tu kita keluar. Rupa-rupanya kita bukan masuk dalam gua. Minta maaf, kita masuk. Ini dalam fiqh andaian. Ulama dulu ada bahas. Kita masuk dalam faraj gergasi yang besar. Gergasi perempuan yang besar. Jadi kita ni kena mandi ke tak? Yang tu dia masuk macam tu. Ada tu orang yang tanya soalan macam tu. Macam saya pernah, macam dalam fiqh ni banyak soalan, termasuk pelajar-pelajar mahad, dia orang sendiri tanya, masuk dalam, kita bahas pasal mani ni, air mani ni suci. Dia kata, "Ustaz, kalau suci boleh tak? Kalau air mani cukup 2 kolah boleh tak kita guna untuk berwudu?" Mudah aja saya jawab.
macam ni, hantar cari air mani 2 kolah, tahan bagi cukup 2 kolah, lepas tu datang saya bagi tahu hukum. Jadi soalan dia pelik-pelik tu. Baik. Sama macam saya pernah cakap apa telur. Saya pernah tanya yang ni, saya pernah tanya di Jawa dulu, telur haiwan tu hukumnya suci. Macam contoh, walaupun haiwan tu tak boleh dimakan, contoh penyu kita tak makan kan, tapi telur penyu halal. Buaya, misalkan saya tanya, buaya boleh? Buaya pun boleh, kalau tak gelilah. Cicak pun boleh, kalau tak gelilah. Cicak, buaya. Lepas tu kecuali telur ular. Ular ni sebab dia berbisa. Dia berbisa. Ada yang tanya pula, Ustaz, kalau telur babi macam mana? Babi dia tak bertelur, dia beranak. Allahu Akbar. Soalan itu. Baik. Al-auratu. Kita masuk pada pembahasan tentang aurat. Tadi menutup aurat, kita akan masuk pada pembahasan tentang aurat. Al-auratu. Al-auratu arba'un. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi salati ma baina surrati war rukbati. Aurat. Aurat ada 4 bahagian. Aurat lelaki secara mutlak. Secara mutlak ni saya ada bagi catatan kaki, sama ada dalam solat ataupun luar solat. Dalam sembahyang dan luar sembahyang. Dan aurat hamba sahaya perempuan di dalam solat adalah anggota antara pusat dan lutut. Tapi yang ni kita bahas pasal hukum lah. Kalau dari segi adab dengan tak adab lah. Jadi kalau kita ada baju cukup, kita pakai juga macam tu, macam rasa macam kurang sesuai lah adab kita dengan Allah. Baik. Jadi dalam solat atau luar solat, itu antara pusat dan lutut. Tetapi ada perlu saya tambahkan, tetapi untuk perempuan melihat lelaki, perempuan apabila melihat lelaki, maka wajib bagi perempuan itu untuk menahan pandangan dia. Haram bagi seorang perempuan melihat seluruh tubuh lelaki, sama ada syahwat ataupun tidak. Adalah beberapa hal, beberapa keadaan yang dibolehkan. Sama macam lelaki juga, tak boleh tengok muka perempuan tanpa ada tanpa ada sebab. Kalau kita ada proses jual beli, doktor, guru dan murid, dibolehkan. Baik. Begitu juga, tambahan juga, lelaki tengok lelaki yang segak, dipanggil dengan amrod. Lelaki yang comel, segak. Adalah tu Ustaz tahu kan yang dalam IG duk buat live selalu tu. Adalah dia tu, Nurpa tahu tu. Tu kan. Jadi lelaki tengok lelaki yang cantik, itu juga banyak ulama yang mengatakan hukumnya haram. Sebab apa? Kita takutlah jadi macam perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu LGBT dan sebagainya. Yang tu kita tak tahu, kita minta simpang lah yang tu. Kita minta simpang. Baik. Yang ni lah, hamba sahaya perempuan ni di dalam solat, bukan luar solat. Luar solat, hamba sahaya perempuan sama macam yang ni lah, sama macam perempuan yang merdeka. Nanti ada disebutkan. Wa auratul hurrati fi salati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Aurat perempuan merdeka di dalam solat adalah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Maksudnya, perempuan merdeka dalam solat, dia cuma boleh buka muka dan dua tapak tangan sahaja. Yang lain kena tutup. Kalau dia tutup dengan stokin macam mana kaki dia, boleh. Yang penting tutup. Sebab tu saya kata tadi, tutup warna kulit. Baik. Wa auratul hurrati wal amati 'inda al-ajanibi jami'ul badani wa 'inda maharimihima wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Aurat perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan ketika di hadapan lelaki yang ajnabi. Depan lelaki, perempuan merdeka dengan hamba sahaya sama. Depan lelaki yang ajnabi itu maksud dia apa? Yang boleh dikahwini adalah seluruh tubuh badannya, seluruh tubuh badan. Ni kuat ni, maksudnya ni pendapat yang kuat ni, maksudnya yang keras, seluruh tubuh badan. Tapi akhirnya para ulama ada banyak menyimpulkan akhirnya bolehlah nampak muka dan
tapak tangan. Jadi bolehlah tak pakai purdah dan apa tak pakai. Boleh, tak ada masalah. Contoh ada sahabat saya dalam ni, ada Ustaz Baiquni. Ustaz Baiquni pun beliau mengaji di Indonesia, lebih alim dari saya. Tapi beliau saja nak ikut ni, saya kata kalau salah tegur-tegur lah. Ustaz Atta pun tahu dah kitab ni. Baik. Jadi macam di Indonesia, tok-tok guru, isteri Pak Kiai banyak yang tak pakai purdah. Jadi tak ada masalah yang tu. Ada ulama yang ambil pendapat lebih ringan, muka boleh nampak. Sebab apa? Nak mempermudahkan dalam urusan muamalah sehari-hari. Baik. Dan aurat perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan. Kalau ada nak tanya, tulis dulu. Nanti dijawab. Nanti kita jawab. Jangan kalau tanya sekarang saya kira terpotong pula. Boleh tulis nanti, ataupun nanti last boleh tanya. Kalau Ustaz Atta buka slot tanya nanti. Dan aurat perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan ketika di hadapan mahramnya dan di hadapan perempuan lain. Aurat perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan waktu di depan mahram dia. Mahram bagi perempuan merdeka tu apa? Adik-beradik dia apa semua. Hamba sahaya adik-beradik dia ataupun majikan dia. Dan di hadapan perempuan lain atau sesama perempuan dengan perempuan adalah anggota antara pusat dan lutut. Boleh. Tapi tak comel lah perempuan kayak gitu. Tak comel lah jalan gitu kat kawasan perempuan, asrama perempuan tu kan. Orang panggil loklang tu. Tak ada ajar tu. Baik. Saya ingat kalau di pondok di Jawa tu, lelaki kalau mandi di pondok saya lah, terutama pondok saya di Madura, Pondok Al-Amin, kalau lelaki tak ada tempat mandi di tempat umum tu, tak ada macam kolah di pondok tu, tak ada. Mandi di bilik air. Sebab apa? Menghindari perbuatan-perbuatan takut, suka dengan lelaki dan sebagainya. Takut macam tu. Tara macam tu pun kita tengok banyak yang sekolah-sekolah yang jadi macam tu. Tara kita ketatkan pun macam tu. Tapi nak buat macam mana, memang macam tu lah. Kita ketatkan, mereka ada cara lain pula. Baik. Ini kita kita bahas yang ni anggota antara pusat dan lutut. Baik, kita masuk pada rukun-rukun solat. Faslun fi arkanus salati. Arkanus salati 17. Al-awwalu an-niyatu, al-thani takbiratul ihram, al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardi. الرابع قراءة الفاتحة. الخامس الركوع. السادس الطمأنينة فيه. السابع الاعتدال. الثامن الطمأنينة فيه. Fasal rukun solat. Rukun solat ada 17 perkara. Yang pertama niat. Niat, sekali kita bahas macam mana tingkatan niat solat tu. Nanti kita akan ada pembahasan dia. Jadi niat solat, niat ni memanglah setiap innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi kita buat apa pun kita niat untuk apa. Kita buat apa, kita contoh. Kita buat benda baik. Kita niat kita apa? Kita makan, kita pakai baju, niat kita apa? Niat kita untuk ikut perintah Allah. Kita makan supaya kita kuat untuk beribadah, dapat pahala sebab niat tadi. Baik. Jadi umat Nabi Muhammad itu keistimewaan dia besar. Niat sahaja dah pahala. Kalau buat lagi lah dapat pahala. Ini umat Nabi Muhammad. Sebab tu umat-umat lain ni, bahkan para nabi-nabi yang lain cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Bahkan macam saya pernah sebut, nabi-nabi lain dan umat mereka tidak dapat masuk syurga sebelum Nabi Muhammad bersama umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk dalam syurga. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita bersyukur kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Yang kedua, takbiratul ihram. Nanti ada pembahasan juga ni, takbiratul ihram macam mana hak kena baca, mana hak tak boleh baca, nanti kita akan tengok. Syarat takbiratul ihram ada. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada solat fardu. Solat fardu yang mampu, yang kuat berdiri, wajib berdiri. Kalau sembahyang sunat, terpulang. Solat sembahyang sunat, terpulang. Nak berdiri ke tak berdiri, terpulang. Baik. Kalau sembahyang fardu, wajib bagi yang mampu.
Kalau misalkan dia tak mampu, yang tu bab lain. Tak mampu, yang tu bab lain. Yang ni maksudnya bagi yang mampu. Sebab tu disebutkan al-qiyam 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu pada solat fardu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, termasuk juga dalam Fatihah ini adalah Bismillah. Jadi mazhab Syafi'i, Bismillah adalah termasuk ayat daripada Fatihah. Kalau tak baca Bismillah, Fatihah tak sempurna. Kalau Fatihah tak sempurna, solat tidak sah. Baik. Yang kelima, rukuk. Rukuk. Kalau boleh elok tu, lurus elok tu lah. Lurus elok tu. Tapi kalau tak mampu nak buat macam mana, sakit pinggang dan sebagainya, itu nak buat macam mana. Tapi memang cara petua daripada guru saya, kalau orang yang biasanya sakit pinggang, biasakan untuk rukuk paling tidak 100 saat, 100 detik. Biasakan 100 detik. Maknanya seminit 40 saat. Gitu. InsyaAllah sakit pinggang tu hilang. Jadi lamakan rukuk. Kalau kita sembahyang lama-lama tu macam mana? Sembahyang lama-lama tu kalau kita seorang-seorang, cantik lah. Macam Nabi pernah sembahyang rakaat pertama surah Al-Baqarah, tu dia. Boleh. Tapi kita kalau sembahyang berjamaah, jangan lama-lama, baca yang sesuai dengan tu. Contoh dia apa? Sembahyang Jumaat, kita baca Sabbihis dengan Hal Ata. Pagi Jumaat lah kita biasa panjang sikit, As-Sajdah dengan Al-Insan. Yang lain baca yang pendek-pendek sahaja, jangan terlalu panjang. Nanti kesian dekat makmum. Ada Sayyidina Mu'az ini sembahyang dengan Nabi. Lepas sembahyang dengan Nabi, beliau balik ke kampung beliau, sembahyang pula dengan jamaah yang di kampung tu. Jadi beliau jadi imam. Beliau sembahyang lama. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Akhirnya ada makmum yang mufaraqah. Makmum ini dia kebetulan dia bela kambing. Dia nampak orang sembahyang jamaah, dia berhentilah nak sembahyang. Tengok hentam surah Baqarah, dia pun mufaraqah. Akhirnya lepas sembahyang, orang-orang makmum-makmum yang dengan Sayyidina Mu'az ni pun pakat bunyi. Pasal apa lelaki tadi tu dia mufaraqah? Bahkan ada yang kata nafaqar rajul, lelaki tadi munafik, sembahyang lama tak mau. Kata macam tu. Lelaki ni pun tak puas hati, dia mengadu dekat Nabi. Nabi pun panggil Sayyidina Mu'az. Katanya dalam riwayat disebutkan muka Nabi tu merah sebab marah. Nabi kalau merah tu, ni keluar urat ni, apa saya tunjuk ni di tengah-tengah ni, dahi ni. Keluar urat kalau Nabi marah. Jadi Nabi kalau marah segak. Kalau kita marah jadi baik. Jadi Nabi pun panggil Mu'az. Afattanun anta ya Mu'az, wahai Mu'az, engkau nak jadi tukang fitnah ke? Sampai jadi fitnah dalam urusan agama. Jadi kalaulah sembahyang sendiri, sembahyang lama. Tapi kalau sembahyang dengan manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudha'if, kerana sesungguhnya makmum tadi ada yang lemah, ada yang tua, ada yang wadzal hajah, dan ada orang yang mempunyai hajat. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau kita sembahyang sendiri, tak ada masalah. Sembahyang lama-lama itu lebih baik. Tapi kalau sembahyang dengan orang, jangan terlalu lama, sesuai dengan uruf tempat tu. Baik, yang keenam, tumakninah di dalam rukuk. Tumakninah di dalam rukuk maksudnya berdiam sebentar. Tumakninah dalam rukuk ni berdiam sebentar dengan kadar bacaan subhanallah. Cukup. Jadi kita rukuk, Allahu Akbar, subhanallah. Baca yang tu pun cukup dah. Tapi yang elok dia baca yang macam kita baca selalu sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Itu yang cantik lah. Yang ketujuh, i'tidal. I'tidal berdiri dari rukuk tu. Yang ke-8, tumakninah di dalam i'tidal. At-tasi'u as-sujudu marratain. Al-ashiru at-tumakninatu fihi. Al-hadi ashara al-julusu baina as-sajdatain. Al-thani ashara at-tumakninatu fihi. Al-thalitha ashara at-tashahudul akhiru. Al-rabi'a ashara al-qu'udu fihi. Al-khamisa ashara as-salatu ala al-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Al-sadisa ashara as-salamu. Al-sabi'a ashara at-tartibu. Yang ke-9, sujud 2 kali. 10, tumakninah di dalam sujud.
Tamak-ninah jadi sujud yang kita buat tu kena tamak-ninah. Kadar bacaan subhanallah. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. 12 tamak-ninah di dalam sujud. 13 tasyahud akhir. Nanti ada pembahasan tentang apa yang perlu kita baca dalam tasyahud akhir. 14 duduk ketika tasyahud akhir. Waktu tasyahud akhir kita duduk. Duduk tasyahud akhir ni, kalau misalkan kita tak mampu duduk tahiyat akhir tu, kita duduk tahiyat awal. Tak mampu, kita memang tak mampulah, sakit misalkan gout apalah macam tu lah, tak mampu, kita duduk semampu kita. Ni yang penting, kita sembahyang, kita duduk semampu kita. Dan kita juga tengok orang sembahyang tak sempurna, jangan kita mudah hukum pula, ni pasal apa sembahyang tak elok ni. Jangan. Sebab apa? Kita tak duduk tempat dia. Boleh jadi kita duk rasa alah sakit macam tu je pun. Boleh jadi kita rasa macam tu, tapi dia lain. Baik. Yang ke 14 duduk ketika tasyahud akhir. 15 membaca selawat kepada baginda Nabi SAW di dalam tasyahud akhir. Ada pembahasan dia nanti. Yang ke 16 salam. Yang ke 17 tertib. Tertib tu berurutan. Jangan lepas-lepas takbiratul ihram terus sujud. Jangan macam tu. Maksudnya berurutan. Yang mana dahulu didahulukan, yang terkemudian dikemudiankan. Faslun fi niyatis salati. Baru muka surat 18. Saya duk target malam ni bagi dapat 25 atau 24 muka. Sebab apa? Kita target dengan apa ni? Minggu kita tu. Baik. Tak apa, kita cuba tengok. Nanti kalau pertanyaan, insya-Allah saya cuba jawab. Faslun fi niyatis salati. Fasal tentang niat salat. An-niyatu 3 darajatin. In kanatis salatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu. Fasal niat salat. Niat ada 3 tingkatan. Ada 3 jenis. 3 tingkatan tu 3 jenis. Yang pertama, apabila solat tersebut adalah solat fardu. Solat fardu 5 waktu tu. Subuh, Zuhur, Maghrib. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 5 waktu tu. Apabila sembahyang fardu, maka wajib baginya untuk berniat melakukan solat, menentukan jenis solat dan menyatakan kefarduan solat tersebut. Maksud dia macam mana? Sahaja aku solat fardu Zuhur. Sahaja aku solat. Disebut niat nak solat tu. Jenis solat dan fardu. Fardu Zuhur. Disebut 3 tu cukup dah. Kalau bagi makmum tambah lagi 1. Sebagai makmum, jadi waktu takbir tu Allah dalam hati. Allah sahaja aku solat fardu Zuhur. Akbar. Lillahi makmuman sebut juga kalau kita jadi makmum. Kalau sembahyang seorang-seorang tadi sahaja. Allah sahaja aku solat fardu Zuhur makmum. Akbar, dalam terusnya tu menghadap kiblat lillahi ta'ala. Lepas tu tak apa. Waktu yang penting dalam kalimah Allahu Akbar nanti tu ada sahaja aku solat fardu Zuhur makmum. Sebagai makmum lah. Sebagai makmum atau makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu lepas takbir tu, kita lepas bar tu pun tak apa. Baik. Ini kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dhata sababin wajada qasdul fi'li wat ta'yinu. 2. Apabila solat tersebut merupakan solat sunat yang mempunyai waktu, seperti solat ratibah. Solat ratibah ni sembahyang apa? Solat yang macam mana? Solat yang mengiringi solat lain lah. Macam solat qabliyah subuh, solat ba'diyah zuhur, solat qabliyah zuhur, solat qabliyah maghrib, macam tu. Tapi ada ulama ada ulama yang tuliskan bahawa dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri sebut ratibah yang sangat dituntut ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, yang tu dah 6 dah tu, 2 rakaat selepas fardu maghrib dan 2 rakaat selepas fardu
Isyak. Yang tu yang ni. Baik. Kalau ghair muakkad mempunyai 12 rakaat. Yang itu tambahan 2 rakaat lagi sebelum fardu zuhur. Kita mudah cerita macam ni lah. Sembahyang, solat ratib, solat ratibah. Saya sebut-sebut lagi tuan-tuan. Perempuan pening pula lagi nak tulis lagi. Macam ni lah. Kita solat ratibah, solat yang mengiringi solat fardu. Solat yang mengiringi solat fardu. Kalau solat ba'diyah subuh tak ada. Solat ba'diyah subuh tak ada. Sebab apa? Dia lepas subuh itu waktu yang diharamkan untuk solat. Ba'diyah asar pun tak ada. Sebab diharamkan solat selepas asar. Waktu yang diharamkan. Okey, baik. Atau solat yang mempunyai sebab. Saya tulis dalam catatan kaki tu solat istisqa, solat minta hujan. Ini dalam kitab Nailur Raja. Tapi dalam kitab syarah Safinah Nailur Raja, solat istisqa masuk dalam kategori ini, solat yang mempunyai sebab. Tapi kalau dalam Kasyifatus Saja syarah Safinah yang saya banyak rujuk tu, Syekh Nawawi masukkan dalam kitab syarah Safinah pula, minta maaf, dalam kitab Sulam Sibyan. Dalam kitab Sulam Sibyan tu ayah cik masukkan solat istisqa ni pada yang kedudukan yang ketiga. Jadi kalau solat tu saya ubah dah, solat gerhana matahari. Contoh dia, solat istisqa tu tuan-tuan conteng atas dia, ubah solat gerhana matahari atau bulan. Jadi kena sebut solat gerhana, tak boleh solat gerhana saja sebab dia ada dua jenis, solat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kena sebut. Solat Aid kena sebut dua-dua. Sama ada solat Idul Fitri ataupun solat Idul Adha. Tak boleh sebut satu. Baik. Maka wajib baginya untuk berniat melakukan solat dan menentukan jenis solat tersebut. Wajib. Sahaja aku solat, wajib. Kemudian menentukan jenis solat. Sahaja aku solat Idul Adha. Kena sebut. Sahaja aku solat gerhana. Sebut sunnah apa tak disyaratkan. Tapi kalau kita sebut dapat pahala. Contoh, sahaja aku solat sunat Idul Adha, makmum dapat pahala. Dapat pahala. Tapi tak disyaratkan, tetapi disunnahkan untuk sebut lafaz sunnah tadi tu. Baik. Harap dapat faham kot Ustaz Atta lah. Ustaz Atta nampak macam ni ya. Kau tak rehat apa hari ni? Baik. Kalau sembahyang zuhur, dia kena sebut qabliyah. Sahaja aku niat solat, sahaja aku solat qabliyah zuhur, dia kena sebut qabliyah. Kalau selepas zuhur, dia kena sebut ba'diyah zuhur. Sebab solat sunnah ratibah zuhur ni dia ada dua, qabliyah dan ba'diyah. Dia tak boleh sebut secara sahaja aku niat solat sunnah zuhur, tak boleh. Kalau subuh boleh. Subuh boleh. Sebab apa? Subuh dia tak ada ba'diyah, dia ada qabliyah sahaja. Baik, begitu juga dengan asar, dia ada qabliyah sahaja, dia tak ada ba'diyah. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Apabila solat tersebut merupakan solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, kita tak ada kerja apa, kita nak sembahyang sahaja aku solat sunat. Jadi macam mana kita nak niat dia macam mana? Maka wajib baginya untuk berniat melakukan solat tersebut sahaja. Saya buh catatan kaki, solat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Yang tak terikat dengan waktu dan sebab. Lepas tu solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, sahaja aku niat solat sunat. Macam tu saja. Ada dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi sebut, dan yang dihubung dengan sembahyang sunnah mutlak. Contoh dia tahiyatul masjid, kita masuk masjid, kita nak duduk kan, kita masuk masjid sembahyang 2 rakaat sunnah. Sembahyang. Walaupun kita tak sebut tahiyatul masjid pun dia jadi dah sembahyang 2 rakaat, lepas tu duduk. Sebutkan juga solat hajat, solat istikharah, sunnah wuduk, tahajud, ihram, tawaf dan lain-lain. Dia dihubung sama, disamakan. Yulhaqu biha, maksudnya disamakan dengan solat sunnah mutlak. Jadi kalau eloknya kita sebut, itu lebih molek.
Sebut tu lebih molek lah. Sebab apa? Sahaja aku niat, sahaja aku niat pula, minta maaf. Sahaja aku solat sunat Idul Adha makmum kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat wudu makmum pula sembahyang sunat tu. Ni sembahyang sunat. Sembahyang sunat sebaiknya tidak berjamaah. Tapi boleh. Ada sebahagian golongan muda Wahabi yang kata tak boleh. Dia tengok pondok-pondok kan, biasanya pondok-pondok ni kita nak melatih. Biasanya sekolah pelajar-pelajar sekolah rendah ni kita nak melatih depa bagi biasa untuk sembahyang kita nak latih depa, kita buatlah qabliyah zuhur tu berjamaah. Sembahyang duha berjamaah. Itu dibolehkan, tak ada masalah. Sebab apa? Nabi pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah datang ke rumah Nabi dan sembahyang berjamaah dengan Nabi. Nabi pernah datang ke rumah Sayyidina Anas. Waktu tu bukan waktu solat fardu. Nabi ajak keluarga Sayyidina Anas untuk sembahyang dengan Nabi berjamaah. Jadi tak ada masalah, boleh. Jangan kata tak boleh. Sebab apa? Kalau kita tak jumpa dalil, bukan bermakna dalil itu tidak ada. Tak jumpa dalil bukan makna dalil tak ada. Baik. Jadi macam mana kita nak sahaja aku sembahyang? Cukup lah tu kalau bagi yang nombor 3 ni. Baik, kita teruskan. Al-fi'lu usalli wa ta'yinu dhuhran aw 'asran wal fardiyatu fardan. Kita tengok. Wajib fi'il tu apa? Melakukan solat. Sahaja aku solat. Boleh tu. Saya terlupa catatan kaki nanti insya-Allah. Ni berkat daurah ni saya boleh tengok mana yang kurang, mana yang perlu ditambah catatan kaki ni. Ni kena catatan kaki juga ni. Baik. Sahaja aku solat. Yang ni dimasuk dengan al-fi'lu. Al-fi'lu melakukan solat ni maksud dia apa? Usalli. Melakukan solat usalli. Usalli sahaja aku melakukan solat. Jadi kalau niat bahasa Arab usalli. At-ta'yin menyatakan solat, maksudnya menyatakan jenis solat. Menyatakan solat, jenis solat lah sepatutnya. Okey, tak apa, saya tambah nanti. Menyatakan jenis solat, zuhur atau asar. Jadi kalau kita kalih, kita nak sembahyang waktu zuhur, tapi kita usalli fardal asri, kita pergi sebut niat sembahyang asar, tak sah. Baik. Zuhran atau asran, dan al-fardiyah menyatakan kefarduan solat fardhan. Yang tu untuk sembahyang fardu. Kalau makmum wajib dia niat sebagai makmum. Kalau sembahyang kalau imam dia tak wajib kalau sembahyang jamaah. Tapi kalau sembahyang Jumaat wajib imam untuk niat berjamaah. Sebab apa? Syarat untuk sah sembahyang Jumaat mestilah dilakukan dengan berjamaah. Faslun fi syuruti takbiratil ihram. Ni tak ada yang tanya lagi kot rasanya. Tak ada yang tanya ni maknanya faham semua kot. Tak ada yang tanya ni, nampak saya faham semua kot insya-Allah. Okey, baik. Faslun fi syuruti takbiratil ihram. Kita masuk tentang syarat takbiratul ihram. Syurut takbiratul ihrami 16 أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربية وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظين وألا يمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر. Fasal syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram ada 16 perkara. Satu, takbir mesti dilakukan ketika sedang berdiri untuk solat fardu. Maksudnya kita berdiri, bukan waktu sujud tu dah takbir dah. Waktu duduk lagi tu dah takbir dah. Waktu duduk nak bangun tu dah. Waktu berdiri. Untuk solat fardu. Tadi kita sebut berdiri di dalam solat fardu hukumnya apa tu? Ini termasuk rukun solat. Yang kedua, takbir mesti menggunakan bahasa Arab. Tak boleh kita terjemah bahasa Melayu. Allah Maha Besar, tak boleh. Nah, bahasa Arab. Terjemah BI, tak boleh. Allah negeri, tak boleh. Kena sebut Allahu Akbar. 3, takbir mesti menggunakan lafzul jalalah, yakni lafaz Allah. Tak boleh Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Kita sebut Allahu Akbar.
Allah Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Dia sebut Allahu Akbar, yang tu. Guna lafaz Allah. Takbir mesti menggunakan lafaz akbar. Akbar ni maha besar. Tak boleh kita terjemahkan dengan bahasa lain tapi maksud sama. Tak boleh. Allahu A'zam, tak boleh. A'zam ni besar juga, maha besar juga, maha agung, maha besar. Tak boleh. Kena guna akbar. Yang kelima, tertib antara dua lafaz, yakni lafaz Allah dan akbar. Kena susun. Tak boleh sebut akbar Allah, tak boleh. Dia kena sebut Allahu Akbar. Kena. Baik, yang keenam, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya contoh dia macam mana yang tak boleh ni? Yang tak boleh macam ni. Tak boleh. Tak boleh itu. Sebab apa? Buat apa nak panjang situ? Yang boleh dipanjangkan adalah Allahu Akbar. Allah tu Allahu Akbar. Berapa yang boleh panjang? Paling lama 7 alif. Maksud dia berapa harakat tu? 7 alif. Ada yang sebut 7 alif. Ada yang kata 6 alif. Maksudnya berapa tu? Lebih kurang tu lah. 7 alif berapa tu? 12 harakat atau 14 harakat. Macam tu lah. Yang tu yang dibolehkan. Jangan panjang sangat. Yang bolehkan di situ. Lepas tu niat, kita ingat niat tadi yang wajib yang tu sahaja. Lepas akbar boleh kita nak sempurnakan yang lain, menghadap kiblat kerana Allah Taala, yang tu boleh. Tapi yang wajib yang tu sahaja. Sahaja aku solat fardu zuhur makmum. Yang tu sahaja. Tak payah sebut 4 rakaat, tak payah. Misalkan dia niat sembahyang zuhur, dia pergi sebut. Tapi sebut silap 3 rakaat. Tak sah sembahyang dia. Gagah sebut. Buat apa? Ada orang yang tak ada kerja macam tu. Sahaja aku niat sembahyang fardu zuhur makmum kepada Zaid di masjid ini. Jenuh aku tu. Ada orang yang tak ada kerja macam tu. Okey, baik. Yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Tak boleh. Seperti contoh apa yang tak boleh itu? Allahu Akbar. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Allahu Akbar yang boleh. Wa alla yushaddid al-ba'a wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain wa alla yazida wawan qabla al-jalalati wa alla yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Yang ke-8, tidak boleh membaca tasydid pada huruf ba pada lafaz akbar. Seperti contoh Allahu Akbar, tak boleh. Tidak tasydid. Tu. Ustaz Ta ni banyak orang yang buat pelik-pelik ni. Ni dalam kitab Syarah Safinah sebut ni. Ada pada yang buat macam bahasa Kedah, tak ada kerja. Tak ada kerja, pergi cari kerja. Tu. Baik. Yang ke-9, tidak boleh menambah huruf waw sukun atau waw hidup antara dua kalimah. Dua kalimah takbir tadi tu. Okey, baik. Seperti Allahu Akbar, tak boleh. Dia tambah. Atau Allahu wa Akbar. Tak boleh. Tak sah. Apa ni? Takbiratul ihram dia. Baik. Yang ke-10, tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafzul jalalah. Wallahu Akbar. Tak boleh. Ya Allah, ada aja orang. Baik, yang ke-11, tidak boleh berhenti di antara dua lafaz takbir, Allah dan Akbar, dengan berhenti yang lama ataupun sekejap. Allah, dia berhenti dulu. Akbar, tak boleh. Lama atau sekejap, tak boleh. Kena terus bersambung. Okey, baik. Kita lanjut. Lanjut lagi. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha halal istiqbali wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Saya rasa bab-bab semayang ni kebanyakan kita insya-Allah faham dah, cuma kita nak bagi ulang balik, nak bagi kuat balik hafazan kita tu, ingatan kita tu nak bagi sempurna balik. Baik. Yang ke-12, hendaklah memperdengarkan kepada dirinya semua huruf takbiratul ihram. Jadi kita takbir tu, diri kita tu mesti dengar. Allahu Akbar. Kita mesti dengar.
Diri kita mesti dengar. Yang ke-13, masuk waktu solat bagi sebarang solat yang mempunyai waktu. Zuhur, masuk waktu zuhur barulah takbir. Jangan sebelum masuk waktu zuhur pun dah takbir dah. Jangan. Yang ke-14, melakukan takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Hadap kiblat dulu. Apa yang hadap kiblat? Dada dia. Dada dia menghadap kiblat. 15, hendaklah salah satu huruf takbiratul ihram itu tidak cacat. Maksudnya sebut bagi betul. Jangan sebut kaf akbar dia pergi baca qaf Allahu akbar. Tak boleh. Jangan. Ada orang yang terlebih qalqalah, dia terrajin qalqalah ni. Allah dia baca Allahu akbar. Dengar macam orang Arab betul. Tapi salah. Baik. 16, mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari imamnya. Maksud dia imam takbir kemudian daripada imam pula, minta maaf, imam takbir selesai dulu, barulah selepas itu makmum takbir. Jadi takbirnya makmum itu selepas selesai imam bertakbir. Okey, baik. Faslun fi syurutil Fatihati. Fasal syarat-syarat Fatihah. Syurutul Fatihati 10 at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tashdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qata'al qira'ati. Okey, baik. Fasal syarat Fatihah. Syarat Fatihah ada, syarat Al-Fatihah ni ada 10. Yang pertama tertib. Tertib tu kita bacalah ayat pertama apa semua tu kena bagi berurutan elok. Jangan kita baca Bismillah waladdallin amin baru kita baca Bismillah. Jangan. Tak sah. Yang kedua berturut-turut. Maksudnya tidak boleh diselangi dengan perkara yang lain. Tak boleh. Baik. Yang ketiga menjaga huruf-hurufnya. Tapi ada dalam kitab Adab Imam dan Makmum, kalau tak silap saya lah. Kalau amin boleh. Contoh misalkan imam baca Fatihah, mayan tarawih lah biasanya ni. Biasanya mayan tarawih yang imam laju ni baca Fatihah, dia pun imam tak ada Nabi baca Fatihah, dia baca dulu, dia baca juga. Jadi dia baru sampai siratal ladzina an'amta, contoh apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam dah selesai dah, makmum baca amin, dia pun ikut sekali. Yang tu tak apa. Yang tu dibolehkan. Baik, yang keempat menjaga huruf-hurufnya. Jaga huruf maksudnya sebutan-sebutannya bagi sempurna elok. Yang keempat menjaga tasydidnya. Tasydid dalam Fatihah ni bagi elok. Selepas ni kita tengok apa tasydid dalam Fatihah. Ni Safinah ni dia dasar, tapi dasar yang bagi saya dia termasuk yang antara komplit juga disebut ni. Jadi sesuailah untuk kita. Yang kelima, tidak boleh diam yang lama dan tidak boleh diam yang sebentar dengan tujuan memutus bacaan Al-Fatihah tersebut. Maksudnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berhenti lama. Ataupun dia berhenti sekejap tapi niat dia untuk memutus bacaan Fatihah. Dia memang niat nak putus bacaan Fatihah, maka Fatihah tadi tak sah. Kena ulang balik. Baik. Kalau diam yang tak lama ni macam mana? Dia diam nak tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia orang kena asma mengah. Orang bahasa Kedah panggil mengah. Tak. Betul dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas pula. Maliki yaumiddin. Yang tu tidak ada masalah, yang tu dibolehkan. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu wa 'adamul lahnil mukhill bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa ay yusmi'a nafsahu al-qira'ata wa alla yatakhallalaha dhikrun ajnabiyyun. Yang keenam, membaca seluruh ayat surah Al-Fatihah. Kena baca semua ayat. Bagi Fatihah surah ayat Fatihah ni kena baca. Ayat dia ni kena baca seluruhnya. Dan termasuk di antara ayat surah Al-Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Nanti saya tulis basmalah, nanti bukan baca basmalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan buat basah. Baca bismillah bagi lengkap.
Yang ketujuh, tidak boleh lahan kesalahan yang dapat merosakkan makna Al-Fatihah, tak boleh. Baca bagi betul-betul. Kesalahan kalau tersilap dalam kaedah dalam bahasa Arab ini tersilap titik sahaja, ada yang sampai merubah makna. Jadi hati-hati. 8. Hendaklah surah Al-Fatihah itu dibaca dalam keadaan berdiri pada solat fardu. Pada solat fardu baca sambil berdiri. Di sini juga maksud dia, yakni bagi yang mampu, yang sakit tidak ada masalah. Maksudnya boleh dia sembahyang baca sambil duduklah. Yang kesembilan, hendaknya bacaan surah Al-Fatihah itu dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kena dengar, diri dia kena dengar. Sebab apa? Yang ni rukun yang mesti didengar. Maksudnya diri dia sendiri itu, telinga dia sendiri. Dia baca mulut ni, telinga dia dengar. Yang ke-10, tidak diselangi oleh zikir yang lain dari ayat-ayat Al-Fatihah. Tak boleh selang dengan zikir lain. Baca Fatihah, duduk baca subhanallah lah apalah, tak boleh. Baik, kecuali amin tadilah. Baik. Faslun fi tashdidatil Fatihati. Tashdidatul Fatihati 14 asyrata. Bismillah fawqal lam, ar-Rahmani fawqal ra'i, ar-Rahimi fawqal ra'i, alhamdulillah fawqal lamil jalalati, rabbil alamin fawqal ba'i, ar-Rahmani fawqal ra'i, ar-Rahimi fawqal ra'i, maliki yaumiddin fawqal dali, iyyaka na'budu fawqal ya'i wa iyyaka nasta'inu fawqal ya'i, ihdinas siratal mustaqima fawqas sadi, siratal ladzina fawqal lami, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dadi wal lami. Fasal tasydid di dalam Fatihah. Ini kita macam tadi saya sebut, kita bacalah ni. Kita baca, kita tahu dah ni. Saya yakin sebahagian saya yakin kebanyakan kita banyak yang dah boleh dah ni, insya-Allah. Kebanyakan kita boleh dah ni, tapi kita kita baca lagi. Bismillah di atas lam. Bismillah. Yang tu. Ar-Rahmani di atas ra. Yang kedua, Ar-Rahmani di atas ra. 3. Ar-Rahimi di atas ra. 4. Alhamdulillah di atas lamul jalalah. 5. Rabbil alamin di atas ba. Itu ada saya ada tasydid itu di tempat itulah. Ar-Rahmani di atas ra. Yang ke-7 Ar-Rahimi di atas ra. Yang ke-8 Maliki yaumiddin di atas dal. 9 Iyyaka na'budu di atas ya. 10 Wa iyyaka nasta'inu di atas ya. 11 Ihdinas siratal mustaqima di atas sad. 12 Siratal ladzina di atas lam. 13 dan 14 An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di atas dad dan lam. Baik. Okey, terus. Start terus. Kita terus lagi lah. Baru 10.30. Baru sejam. Okey, baik. Faslun fi raf'il yadaini 'inda at-takbiri. Yusannu raf'ul yadaini fi 4 mawadi'a 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ar-ruku'i wa 'inda al-i'tidali wa 'inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwali. Fasal mengangkat tangan ketika bertakbir. Maksudnya ketika Allahu Akbar tu, bila kita disunnahkan angkat tangan tu, ni hukum dia sunnah. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita sunat angkat tangan. Atau kita tak, contoh kita berdiri ni. Contoh macam saya berdiri, kita terus Allahu Akbar, terus tangan kita letak macam ni. Tak payah, tak angkat macam ni. Sah tak? Sah takbiratul ihram. Tapi tak dapat pahala sunat. Kita nak ni, kita sembahyang ni, kita bagi dapat juga sunat-sunat tu. Macam wuduk. Fardu wuduk tu dia ada 6 sahaja. Tapi kita nak juga, kita basuh kepala tu bagi lengkap, bagi semua kepala. Mengusap kepala tu bagi semua. Jadi kepala bukan membasuh lah, mengusap. Mengusap lah kalau dalam ni. Dalam mazhab Syafi'i mengusap. Kemudian kita, dua telinga ni, mengusap dua telinga. Jadi berkumur-kumur sebelum tu, istinsyak, air dalam hidung. Tu sunnah kita nak bagi dapat semua. Jadi buat bagi betul-betul. Kita nak sembahyang pun kita pun buat bagi dapat semua. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baik. Yang kedua ketika rukuk. Ketika rukuk, nak rukuk tu. Jadi kita dah baca dah, macam contoh,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak rukuk. Allah. Angkat tangan ni. Baru kita rukuk. Kemudian ketika i'tidal, kita rukuk tu. Nak bangun i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Macam tu. Kemudian yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Tahiyat awal tu. Apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Takbir. Bangun daripada duduk tu kan. Allah. Angkat tangan macam ni. Kalau kita bangun dari rakaat sujud, kita bangun daripada rakaat pertama. Rakaat pertama sujud, rakaat pertama kita sujud 2 kali, sujud yang kedua tu kita nak bangun terus. Bangun terus tu tak payah dah. Terus kita bangun Allahu Akbar. Tak payah macam ni dah. Hanya pada 4 tempat ni sahaja disunatkan menurut mazhab Syafi'i. Baik. Faslun fi syurutis. Tadi ada beberapa pertanyaan, tak apa tanya dulu, nanti insya-Allah kita cuba jawab nanti. Faslun fi syurutis sujudi. Fasal syarat sujud. Syurutus sujudi sab'atun ay yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu makshufatan wat tahamulu bi ra'sihi wa 'adamul huwiyyi li ghairihi wa an la yasjuda ala shay'in yataharraku bi harakatihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wat tuma'ninatu fihi. Fasal syarat sujud. Syarat sujud ada 7 perkara. Syarat sujud ada 7. Yang pertama, sujud mesti menggunakan 7 anggota. Nanti lepas ni ada pembahasan dia tentang 7 anggota. Bawah dia nanti ada. 7 anggota tu mesti kena. Tu anggota sujud. Yang kedua, dahinya mesti terbuka. Dahi kita ni terbuka. Jangan tutup. Jangan sembahyang macam ni. Mana sembahyang macam ni? Sembahyang bagi tu. Buka sikit tak apa. Bagi atas sikit pun tak apa. Tak apa. Macam ni. Bagi nampak ni. Dahi ni. Lepas tu kita tarik balik. Macam Ustaz Atta pakai serban kan. Tarik, lepas tu tahan ni. Kita tarik balik lepas semalam. Baru nampak insem balik. Semayang tak apa. Memang semayang memang kena buka dahi ni. Kecuali ada uzur. Contohnya ada orang rambut tumbuh kat sini, nak buat macam mana. Nak tu uzur. Baik. Yang ketiga, memberatkan kepalanya di tempat sujud. Beratkan kepala di tempat sujud. Nak kira agak berat tu macam mana? Kita letak span tempat sujud tu. Kita letak kepala kita, kira span tu penyek. Tu baru nama memberatkan kepala di tempat sujud. Baik. Yang keempat, tidak ada niat yang lain selain dari sujud ketika dia menurunkan kepalanya untuk sujud. Maksudnya, saya yakin kalau baca saja ni tak faham ni. Maksudnya, dia memang niat nak sujud. Dia memang turun tadi untuk sujud. Selesai apa semua tu. Selesai i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lepas tu dia turun lah. Allahu Akbar. Memang turun untuk sujud. Bukan dia tengah i'tidal, tiba-tiba ada apa ni, orang panggil apa? Lintah darat. Orang yang dia hutang ke orang tu nak mai. Nampak orang tu, dia terus tunduk. Bukan macam tu. Alang-alang tunduk, sujud terus lah. Bukan macam tu. Alang-alang tunduk, sujud terus. Bukan macam tu. Dia kena niat untuk sujud. Memang dia bertujuan sujud. Hendaklah sujudnya yang kelima, hendaklah sujudnya itu tidak dilakukan di atas sesuatu yang bergerak kerana pergerakannya. Contoh apa? Ekor serban. Ekor serban. Jangan dia sujud atas ekor serban. Atas ekor serban dia tu. Sebab apa? Ekor serban tu bergerak kerana pergerakannya. Baik. Sembahyang atas katil. Atas katil kan bergerak juga tu. Tu lain lah. Bukan maksud dia macam tu. Okey, baik. Yang keenam, beberapa anggota badan yang lebih rendah berada lebih tinggi dari beberapa anggota badan yang lebih tinggi. Maksud di sini apa? Saya yakin ni kalau baca saja ni payah nak faham ni. Maksud dia apa? Anggota badan yang rendah. Contoh dia punggung kita. Punggung kita, punggung betul lah. Punggung kan Ustaz tahu kan? Bahasa-bahasa sana pun punggung lah kan? Kalau bahasa Indonesia, pantat, bontot, semua lah tu. Jubur. Sama lah tu. Punggung lah, punggung. Payah sikit ni nak. Baik. Jadi punggung kita ni duduk rendah daripada burit. Astagfirullahalazim. Sarawak sebut burit. Itulah. Saya minta maaf lah bukan saya mencarut. Saya baca apa ni Ustaz bagi tahu. Sarawak lah, bahasa Sarawak. Baik. Jadi punggung kita di bawah daripada kepala kita. Kalau kita berdiri ni, sepatutnya memang punggung di bawah lagi daripada kepala kita.
Tapi kalau kita sujud, kepala yang sepatutnya di tempat yang tinggi berada di tempat yang rendah, dan punggung yang sepatutnya lebih rendah daripada kepala, waktu sujud punggung kita lebih tinggi dari kepala kita. Itu maksudnya di situ. Anggota yang sepatutnya tinggi kita letakkan rendah, dan anggota yang sepatutnya rendah kita letak tinggi daripada anggota tadi. Jadi punggung kita letak lebih tinggi daripada kepala yang asalnya tinggilah. Kepala kita duduk ni, kepala kita lebih tinggilah daripada punggung atau burit kita. Tu. Dalam sujud tak apa. Dan sujud memang macam tu lah. Okey, baik. Yang ketujuh, tumakninah di dalam sujud. Kena tumakninah dalam sujud, kadar bacaan subhanallah. Khatimatun fi a'dha'is sujud. A'dha'us sujudi sab'atun. Al-jabhatu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butunu asabi'i ar-rijlain. Penutup anggota sujud. Anggota-anggota sujud ada 7. Yang pertama dahi. 2 dan 3 perut kedua tapak tangan. Ni dahi ni yang pertama. 2 dan 3. Perut tapak tangan ni. Yang keempat dan 5 2 lutut. Lutut kita tu. 6 dan 7 2 lutut lah. Lutut kanan, lutut kiri. 6 dan 7 perut jari jemari kaki, kedua kaki. Jadi kaki kita tu kena perut tu bagi ni. Perut kena tekan betul-betul. Jadi macam tu. Kalau misalkan ustaz, saya tak mampu nak tekan, macam mana ustaz? Sakit, bengkak dan sebagainya, macam mana? Yang tu ada uzur. Ada uzur ni dia lain lagi. Okey, baik, kita teruskan sikit lagi kot dalam fasal tasydid ni. Tasydid ni saya baca saja. Saya tak perlu hurai lebih-lebih lah, sebab kita baca saja, sebab kita duk baca dah. Okey, baik. Faslun fi tashdidati at-tashahhudi. Tashdidatu at-tashahhudi 21, 5 fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Maaf. At-tahiyyatu 'ala at-ta'i wal ya'i. Al-mubarakatu as-salawatu 'ala as-sadi, at-tayyibatu 'ala at-ta'i wal ya'i. Lillahi 'ala lamil jalalati, assalamu 'ala as-sini. 'Alaika ayyuhan nabiyyu 'ala al-ya'i wan nuni wal ya'i. Wa rahmatullahi 'ala lamil jalalati. Wa barakatuhu assalamu 'ala as-sini. علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة الصالحين على الصاد أشهد أن لا إله على لام ألف إلا الله على لام ألف ولام الجلالة وأشهد أن على النون محمد رسول الله على ميم محمد وعلى الراء وعلى لام الجلالة. Fasal tasydid di dalam tasyahud. Tasydid di dalam tasyahud ada pada 21 tempat. 5 perkara di dalam kesempurnaannya, dan yang paling sedikit ada 16. Dalam catatan kaki saya tulis bacaan tasyahud yang paling ringkas. Kita kalut macam mana pun, yang ni yang mesti kena baca yang ni. Contoh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih 20 rakaat. Kita biasanya awal-awal sembahyang tarawih tu rajinlah. Sebelum masuk bulan puasa biasanya macam ni lah ustaz biasanya lah. Tak apalah ustaz, hari ni kita buat 20 rakaat. Boleh lah hari malam pertama. Boleh. Malam kedua, ketiga boleh 8 ustaz, tazkirah. Kalau kita di alam Melayu biasanya macam tak apalah, buatlah macam mana pun. Baik. Kalau mazhab Maliki 36. Mazhab Maliki 36 rakaat. Kok ustaz tahu nak try malam semalam tu buat dengan jemaah 36 rakaat, rasanya tinggal imam seorang. 36 rakaat. Baik. Sembahyang tarawih. Baik. Bacaan tasyahud yang paling ringkas adalah At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang paling ringkas. Bacaan tasyahud yang paling ringkas. Tapi kena baca selawat jugalah. Selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu bagi salam. Tak ada masalah. Boleh? Macam-macam. Kalau kalut. Okey, baik. Fasal ada 16. Dan yang paling sedikit ada 16. 1 dan 2 at-tahiyyatu di atas ta dan ya. 3 al-mubarakatus salawatu di atas sad. 4 dan ya at-tayyibatu di atas ta dan ya at-tayyibatu. 6 lillahi di atas lam al-jalalah. 7 assalamu di atas sin. 8 dan 9 dan 10 alaika ayyuhan nabiyyu di atas ya, nun dan ya. 11 wa rahmatullahi di atas lam al-jalalah. 12 wa barakatuhu assalamu di atas sin. 13 alaina wa ala ibadillah di atas
lam al-jalalah. 14 as-salihina di atas sad, 15 asyhadu an la ilaha di atas lam alif, 16 dan 17 illallah di atas lam alif dan lam al-jalalah. 18 wa asyhadu anna di atas nun, 19 dan 20 dan 21 di atas mim pada lafaz Muhammad dan di atas ra dan di atas lam al-jalalah. Muhammadur Rasulullah. Macam tu. Okey, baik. Kita sikit lagi dah bagi habis ni bawah ni. Fasal, 2 fasal lagi sikit tu. Ni bahas pasal ni, nanti kita masuk esok pada fasal tentang waktu solat. Faslun fi tashdidati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashdidatu aqalli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un. Allahumma ala al-lami wal mimi salli ala al-lami ala Muhammadin ala al-mimi. Fasal tashdid di dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashdid yang paling sedikit di dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4. Yang pertama dan kedua, Allahumma di atas lam dan mim. Allahumma di atas lam dan mim. 3, salli di atas lam. 4, ala Muhammadin di atas mim. Faslun fi aqallis salam. Aqallus salami assalamu alaikum, tasydidus salami ala sini. Fasal salam yang paling ringkas. Salam yang paling ringkas yang mesti dibaca adalah assalamu alaikum. Tasydid salam adalah di atas sin. Jadi assalamu alaikum. Boleh kita jadi kalau kita biasa baca assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai sini. Pertanyaan Ustaz Atta boleh tolong baca? Boleh, insyaAllah. Kita ke sesi soalan. Kalau ada lagi boleh type terus, insyaAllah nanti saya akan bacakan. Soalan pertama daripada Rizwan. Macam mana kalau sebutan imam tak jelas pada lafaz Allah? Contoh dia pelan lah misalnya. Pelan, macam pelan ke apa kan, tu tak ada masalah. Nak buat macam mana? Contoh kita berada jauh daripada imam. Waktu tu kebetulan speaker tak nyala, elektrik tak ada misalkan. Macam mana kita ni lah. Kita ikut. Begitu juga gerakan-gerakan yang lain. Jadi makmum ni dia kena tahu gerakan imam sama ada daripada, kan macam Masjidil Haram dia ada orang yang tolong keraskan kan. Allahu Akbar, ada Allah, ada yang suara derah macam tu kan. Jadi sama ada melalui orang tu ataupun daripada gerakan makmum yang lain. Contoh terlalu ramai. Contoh makmum di Padang, sembahyang di Padang. Sampai contoh masjid, macam masjid sembahyang sampai keluar 1 juta orang misalkan. Macam mana tu? Jadi makmum yang penting kita takbiratul ihram, diri kita dengar. Kita dengar takbiratul ihram yang kita baca tu kita sendiri dengar. Baik. Terus. Wallahu a'lam. Sila yang seterusnya. Ustaz Atta, ada lagi pertanyaan? Oh, dia tanya tentang sebutan pelet. Oh, saya duk baca pelet. Sekejap. Pelet. Sekejap. Ada yang tanya macam sebutan pelet, macam contoh. Sekejap Ustaz Atta. Apa macam contoh Cina. Cina nak sebut payahlah. Nak buat macam mana, setakat mana yang dia mampu. Bukan disengaja. Bukan disengaja. Macam Fatihah tadilah kita duk bahas pasal tasydid dan sebagainya. Nak buat macam mana kalau kita tak mampu, setakat itulah yang mampu kita buat setakat tu. Saya tak dengar tadi yang kata pelet. Okay, terus Ustaz. Sekali nafas sah tak? Ada yang tanya. Okey, baik. Ni saudara. Okey, baik. Okey, terus Ustaz Atta. Okey. Ustaz.
Kalau baca Fatihah sekali nafas sah. Boleh. Boleh sah tapi kurang elok lah. Ni saudara Wiwin yang tanya ni anak murid saya ni di Ma'had Dirang dulu. Saya panggil Fatimah ni artis ni. Jadi yang tengok ni bukan calang-calang, ni artis juga ni. Baik. Baca Fatihah sekali nafas. Betul ni artis ni, bukan bohong ni. Siapa nanti kita boleh pakat tengok apa YouTube, nanti cari Wiwin, ada dia buat single satu hari tu. Saya lupa tajuk single dia tu. Tapi ada dia buat. Baik. Sembang pasal hukum muzik pula noh. Tak apa, kita nanti buat lain pula. Buat hukum muzik tu lain pula. Baik. Jadi baca bismillah satu. Saya pernah ikut satu sekali kuliah dengan Imam Masjid Zahir. Kalau siapa tahu Masjid Zahir di Al-Usta, Masjid Negeri lah, Masjid Negeri Kedah tu. Imam dia Syekh Roslan kata Syekh Roslan kalau tak silap saya. Dia terangkan, dia sebutlah riwayat apa semua tu, kaedah baca Fatihah ni yang apa tu daripada Nabi tu ada 3. Dia kata. Dia sebutlah ada 3. Yang pertama macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tu yang pertama. Amin. Yang tu yang pertama. Kata Syekh Roslan, yang ni yang paling elok lah. Jadi berhenti semua. Yang terakhir tu sambung. Dan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kata Syekh Roslan. Kalau saya lebih suka cara yang pertama lah. Kecuali kalau nafas tak cukup kan. Nafas tak cukup, berhentilah. Baik. Kemudian yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berhenti situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang saya dengar daripada Syekh Roslan. Tapi kalau tarik satu nafas pun tak ada masalah. Saya pernah ikut dengan apa, saya lupa nama Gus ni, tapi waktu saya ikut mukabalah nak ke Hadramaut, beliau imam. Dia memang nampak muda lagi lah. Tarik satu nafas saja. Dia tarik satu nafas saja. Tak ada masalah. Yang penting sebutan dia tadi tu. Okay. Baik. Terus, soalan seterusnya. Seterusnya, soalan daripada Indah Radwan. Ketika baca tahiyatul akhir tu, jari telunjuk kita angkat waktu bila? Atau illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau kalau saya pernah ikut daurah Tanwirul Masalik dengan guru kami Ustaz Zamri, beliau kata illallah tu kita tengok waktu kita asyhadu an la ilaha, nampak kan? Nampak kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok ni. Lepas tu jangan turun dah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terus sampai habis. Jangan turun dah. Ada yang tanya pula, Ustaz macam mana yang pusing-pusing tu? Yang tu mazhab lain. Kita janganlah tiru mazhab lain. Kita ikut mazhab kita lah. Mazhab Syafi'i duk pusing-pusing gitu. Bahkan kata Ustaz Zamri, kalau pusing-pusing itu boleh dianggap sebagai main-main kalau sebab kita tak belajar mazhab lain, kita nak pergi duk pusing-pusing juga. Tak payah pusing lah, kita tetap macam tu. Okey, wallahu a'lam. Yang tu. Tadi keterangan, ada keterangan sikit tadi, saya terlupa tadi tu yang cerita masuk dalam faras gegasi tadi tu. Wajib mandi atau tidak? Tu ada orang tanya macam tu. Contoh kita dua ni, Ustaz Atas jalan-jalan masuk lautan, masuk dalam gua. Keluar gua baru perasan rupanya kita masuk ke dalam faras gegasi yang sedang tidur. Gegasi betina. Apa kita perlu mandi atau tak? Tu ulama dah bahas dah tu. Ulama dah bahas wajib mandi. Wajib mandi. Ya, ulama dah bahas.
Sama macam yang dalam kitab Kasyifatus Sajah disebutkan, menyentuh jin pun. Jin perempuan lah. Jin perempuan, menyentuh jin perempuan pun membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab ada orang yang menikah dengan jin dan pernikahan itu dianggap sebagai pernikahan yang sah. Baik. Jadi yang itulah saya terlupa tadi duk cerita-cerita, saya terlupa masa. Wallahu a'lam. Okey, insyaAllah. Rasanya tak ada lagi kot. Soalan. Tak ada dah. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih di atas perhatian. Terima kasih kepada Ustaz atas bimbingannya pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok. Wallahualam. Ditutup hadis atas istighfarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.